Alhamdulillah Ustaz, anak saya tak buat apa, dia duk main handphone dia Ustaz. Zaman tuan-tuan nak berjudi, kena beratok dekat tu kedai damacai. Sekarang anak tuan-tuan tak payah duk beratok depan kedai damacai, kedai sport toto apa. Dia hanya gunakan handphone, dia boleh tikam nombor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita hadir bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan malam ini kita nak bicarakan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Maulidur Rasul ni tuan-tuan, kita selalu dah sambut. Boleh kata saban tahun kita sambut. Sama ada dalam keadaan kita duduk masa PKP ke ataupun bukan masa PKP, kita sambut. Bab sambutan Maulidur Rasul ni cantik dah, clear dah, comel dah. Cuma yang kita nak bangkitkan pada malam ini bukan berkaitan dengan cara ataupun bagaimana kaedah menyambut Maulidur Rasul. Yang saya nak bangkitkan pada malam ini, bagaimana penghayatan kita terhadap Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak bicarakan. Bagaimana penghayatan kita terhadap sambutan Maulidur Rasul. Bila kita sambut, penghayatan kita sejauh mana? Saya bagi contoh yang mudah. Saya usia 32 tahun. Bermakna busuk-busuk lebih kurang 25 tahun saya dah sambut dah Maulidur Rasul. Paling busuk 25 tahun dah saya sambut Maulidur Rasul. Malam ni saya tak berhajat nak bahas bagaimana hukum sambutan Maulidur Rasul. Yang kedua, sama ada bid'ah ataupun tidak menyambut Maulidur Rasul. Yang tu saya tak mau nak bahas pada malam ni. Cuma yang saya katakan di awal tadi, saya 25 tahun dah sambut. Tuan-tuan mungkin lama lagi pada saya. Yang berusia 50 tahun, sekurang-kurangnya 35 tahun dah sambut Maulidur Rasul. Daripada dulu sampai sekarang, bila mana kita sambut Maulidur Rasul, ada peningkatan tak dalam diri kita tuan-tuan? Peningkatan daripada sudut menjadi umat yang terbaik. Peningkatan daripada sudut
menjadi hamba Allah yang terbaik? Ada ataupun tidak? Kalau duk kerja sambut Maulid Rasul, kuliah maghrib tak ada orang, tahun depan sambut pun kehadiran macam tu, tahun sekali lagi sambut pun kehadiran macam tu, tidak ada peningkatan lah maksudnya. Masjid pun duk ramai tu ya, subuh pun ramai tu, maghrib pun ramai tu, zuhur pun ramai tu. Bila buat Maulid Rasul ramai, ni tak guna. Yang ni tak cantik tuan-tuan. Sambut Maulid Rasul, sambut. Tahun lepas masuk Rabiul Awal, sambut. Tahun ni masuk Rabiul Awal, sambut. Bagus tak? Bagus. Tapi hadis Nabi tak apa. Duk tak apa tahun tu, tak guna tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak tengok daripada konteks tu. Sudah, saya tak mau nak bahas. Ada orang kata bid'ah, ada orang kata tak boleh nak sambut Maulid Rasul. Kita doakan golongan ni agar hidup mereka di dunia dan di akhirat tenang. Cukup. Cuma kita nak tengok daripada sudut penghayatan terhadap Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak bicarakan pada hari ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala dia sebut, cara yang terbaik untuk kita sambut Maulid Rasul, maknanya apa dia? Tahun ni kita sambut Maulid Rasul tuan-tuan, kena ada perubahan dalam kehidupan. Saya minta yang ni, jemaah Masjid Al-Ma'muriyah ni mesti ada perubahan. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Insya Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berazam, selebihnya bertawakal kepada Allah. Insya Allah. 5 benda saya nak bagi tahu malam ni. Tuan-tuan nak tulis, tulis. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak dengar saja pun, dengar. Ikut suka lah. Saya ulang balik. Tuan-tuan nak tulis, tulis. Tuan-tuan nak hafal. Tuan-tuan nak dengar saja pun, silakan. Tidak ada masalah. Ada 5 benda saya nak minta buat malam ni. Yang pertama, selepas keluar daripada masjid malam ni, malam ni, habis kuliah, semayang Isya, keluar daripada masjid malam ni, saya nak tuan-tuan ada perubahan. Yang pertama, perubahan daripada sudut apa? Yang pertama tuan-tuan, tahun ni nak sampai kepada tahun depan, saya minta yang pertama, boleh ataupun tidak kita perbanyakkan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kita kata kita umat Nabi. Oh, bila orang tanya, siapa kamu? Umat Rasulullah. Siapa kamu? Umat Rasulullah. Siapa kamu? Umat Rasulullah. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata, ramai di kalangan kita yang pandai mengaku tetapi belum diperakui. Imam Al-Ghazali sebut, ramai di kalangan kita yang pandai mengaku tetapi belum diperakui. Saya ulang sekali lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut, ramai di kalangan kita yang pandai mengaku tetapi belum diperakui. Pandai mengaku apa? Mengaku hamba Allah, mengaku umat baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi belum diperakui. Baik. Kalau orang tanya kepada kita, Haji Din, contoh, Tuan Haji, ya saya. Tuan Haji ni hamba siapa? Tuan Haji pun akan jawab, saya hamba Allah. Persoalannya sekarang, bila masa Allah Ta'ala mengaku Tuan Haji ni hamba dia? Tuan
haji hanya pandai mengaku tetapi belum diperakui. Tanya pula kepada Abang Man umat siapa? Umat Rasulullah, Ustaz. Soalannya, bila masa yang Rasulullah memperakui Abang Man adalah umat dia. Ni nama dia pandai mengaku tetapi belum diperakui. Pandai mengaku tetapi belum diperakui. Faham? Faham tuan-tuan? Pandai mengaku tetapi belum diperakui. Tata cuba tengok, kita mengaku jadi hamba Allah, kita mengaku jadi umat Nabi. Akhlak dan pakaian yang dipakai oleh kita adakah menunjukkan bahawa kita ni hamba Allah? Akhlak dan pakaian kita adakah menunjuk kita ni umat baginda sallallahu alaihi wasallam? Ni masalah kita. Kita mengaku jadi umat Nabi, hadis Nabi haram tak baik, umat apa? Macam kita ada ibu dan ayah lah. Ibu dan ayah kita telah meninggal. Mereka pun dah balik berjumpa dengan Sang Pencipta. Tapi kita ni anak dia tuan-tuan, segala pesanan yang arwah mak kita sebut, yang arwah ayah kita pesan, semuanya kita akan ingat. Contoh, ayah kita kata, ni ayah nak beritahu dekat hampa ni, ayah dia orang Kedah. Kalau ayah meninggal, ayah mati, rumah pusaka ni jangan jual. Tanah pusaka ni jangan jual. Rumah pusaka ni jangan jual. Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh faham tak? Saya nak cakap bahasa lain saya tak erti. Walaupun saya tahu jemaah Masjid Al-Ma'muriyah ni ramai rakan-rakan kita daripada Indonesia. Kata Ustaz, banyak ni orang daripada Indonesia apa yang datang. Saya nak cakap Indonesia saya tak erti tuan-tuan ni. Yang saya boleh bahasa Indonesia, satu yang butuh. Yang tu ya, kamu butuh apa? Yang tu yang saya tahu. Yang lain saya tak tahu. Jadi saya nak cakap slang Indonesia ni saya tak erti. Ayah kita pesan, ni rumah pusaka ni hampa jangan jual. Apa jadi pun jangan jual. Aku nak pesan, jangan jual. Kita pun pegang. Rumah pusaka peninggalan arwah mak, arwah ayah kita di kampung, kita tak jual. Orang tanya ni rumah apa ni? Rumah pusaka. Walaupun rumah tu telah bertukar jadi rumah puaka. Rumah tu tak jadi rumah pusaka lah, jadi rumah puaka. Orang tak ada dengan gelap, tak jual. Orang duk minta beli, rumah ni jual ke kami? Dia kata tak jual. Sebab apa dia? Ni adalah wasiat ayahku, tak bagi jual rumah ni. Tak bagi jual. Apa terjadi pun, wasiat ayah aku tetap aku pegang. Dia kata, apa terjadi pun, wasiat ayahku tetap aku akan pegang. Ayah aku tak bagi jual rumah ni, aku takkan jual. Sebab apa dia? Kasih dan sayangnya dia kepada ayah dia. Wasiat ayah dia, dia pegang. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kata sayang dekat Nabi. Kalau tanya, sayang tak ke Rasulullah? Oi, sayanglah Ustaz. Cinta tak kepada Nabi? Oi, cintalah Ustaz. Ni yang kami buat sambutan Maulidur Rasul ni. Cantik dah buat sambutan. Sama ada tuan-tuan nak buat perarakan, silakan. Tak ada salahnya. Tuan-tuan nak buat majlis sambutan panggil ustaz berceramah, silakan. Tuan-tuan nak buat majlis berselawat, silakan. Tuan-tuan nak buat majlis kenduri, silakan. Jangan terikut-ikut dengan hasutan golongan-golongan pelampau. Sampai ada fatwa di kalangan mereka yang mengatakan kenduri yang dibuat untuk menyambut Maulidur Rasul, hukum dia haram daripada memakan daging babi. Makan daging babi halal sikit daripada makan daging yang disembelih untuk sambutan Maulid Nabi. Tak mengarut fatwa macam ni tuan-tuan.
gila fatwa macam ni. Silakan tuan-tuan nak sambut, silakan tuan-tuan nak buat sambutan raibah, silakan. Cuma yang saya nak yang saya nak tekankan di sini, peningkatan daripada sudut penghayatan. Peningkatan daripada sudut penghayatan. Apa dia wasiat Rasulullah yang tuan-tuan dapat? Sekarang kita tanya kita, ni muhasabah. Umur kita berapa? Umur saya ustaz dah 60. Saya nak tanya, umur Tuan Haji 60 tahun. Ada tak 40 hadis Nabi dalam dada Tuan Haji? Tak ada ustaz. Jawapannya mampu Tuan Haji. Dok kata sayang kat Nabi, 40 hadis Nabi pun tak ada dalam dada. Sayang apa? Tuan-tuan boleh faham tak saya bercakap ni? Nampak tuan-tuan macam tak puas hati dengan saya ya pun? Nabi tak ada dalam dada tuan-tuan. Habis tu tuan-tuan nak kata tuan-tuan sayangkan Rasulullah. Macam mana? Saya nak tanya, macam mana tuan-tuan kata tuan-tuan sayangkan Nabi? Cuba tuan-tuan beritahu saya. Tuan-tuan kata tuan-tuan sayang dekat Nabi. 40 hadis Nabi pun tuan-tuan tak apa. Habis tu tuan-tuan tuan-tuan nak claim kata tuan-tuan sayang dekat Nabi. Macam mana? Apatah lagi kita berada pada fasa akhir zaman ni tuan-tuan. Apa yang nak menjadi benteng kepada tuan-tuan? Yang nak jadi penjaga kepada tuan-tuan dan keluarga? Saya bagi contoh. Hari ini kita duduk tahun 2023 tuan-tuan. Tahun 2023. Cabaran kepada bangsa ni tuan-tuan cukup hebat. Cabaran kepada umat ni cukup dahsyat. Saya 32 tahun. Zaman ayah saya membesarkan saya dulu. Dengan zaman sekarang, saya sedang membesarkan anak saya. Perbezaan daripada sudut cabarannya sangat ketara. Setuju ke tak? Tuan-tuan ada anak. Ni, depan saya ni anak-anak semua dah ada. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak bekalkan kepada anak-anak tuan-tuan nak menempuh cabaran akhir zaman ni? Zaman kita lain, Pak Long. Abang, zaman kita lain. Habis kuat ayah kita kurang kita dalam bilik, tak bagi kita keluar pada rumah. Selesai masalah. Sekarang tuan-tuan dibesarkan di kampung dulu. Kita keluar daripada pagi, tengah hari kita balik, tuan-tuan. Paling ramai kita boleh berkawan dalam kampung 20 orang. Keluar duduk sekampung 20 orang kawan. Hari ni anak kita duduk dalam bilik tidur dia, tak keluar rumah, kawan dia 5,000 orang. Tuan-tuan nak jaga macam mana? Ni tuan-tuan nak jaga anak tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak jaga anak tuan-tuan daripada sosial media ni. Mampu tuan-tuan. Dia tak keluar rumah. Kita kata lega ustaz. Anak saya ni ustaz, balik sekolah alhamdulillah ustaz. Dia duduk dalam rumah, dia tak keluar ustaz. Ni Mamu Penang punya style. Dia duduk dalam rumah, dia tak keluar. Alhamdulillah ustaz. Kita pun tak pening kepala duk jaga dia ustaz. Mamu, memang anak Mamu tak keluar, tapi anak Mamu keluar duduk kawan dalam bilik 5,000 orang. Mamu pun tak tahu. Dulu kita boleh berkawan 20 orang. Dulu habis nakal kita buat apa dia? Orang Kedah kata habis buat. Habis nakal kita boleh buat apa dia tuan-tuan? Mandi sungai. Pajak pokok rambutan. Pajak pokok jambu. Tu yang paling jahat. Paling buat. Paling sosial pun dulu kita buat apa dia? Main kahwin-kahwin. Tu yang paling sosial pun. Main kahwin-kahwin. Ingat lagi main kahwin-kahwin. Saya baru ni pergi ceramah dekat satu sekolah. Guru sekolah tu saya pun tak tahu, kata kawan saya sekolah dah. Mana nak ingat dah Pak Long. 30 tahun punya cerita dulu.
Saya pun pipi tengok dia kata hang kenal aku Usam. Saya kata hang siapa? Dia cakap hang aku ni perempuan ni memang rapat ni. Dia abang dia lah hang lah. Dia kata aku duduk sekolah ni. Duduk di Penang. Dia jadi cikgu sekolah tu, sekolah menengah. Dia pun jadi pengurusi majlis. Dia cerita ke budak-budak dia. Ni dulu cikgu dengan ustaz ni dulu duduk main kahwin-kahwin. Saya kata haram tu hang duduk cerita jatuh maruah aku. Duk main kahwin-kahwin. Mula kahwin pukul 12.30, cerai pukul 1, balik makan nasi. 2 suku kahwin balik. 2 suku kahwin balik. Tu paling sosial kita boleh buat. Main kahwin-kahwin. Tuan-tuan boleh ingat zaman main kahwin-kahwin. Sekarang anak-anak kita sekolah rendah berani bagi mereka main kahwin-kahwin. Hei, jangan doa pasal. Tuan-tuan nak jaga anak tuan-tuan, nak pagar anak tuan-tuan dengan apa? Saya nak tanya tuan-tuan, dengan apa? Dia dapat mendatang ni Pak Long, lingkup dunia dia. Tuan-tuan nak pagar dengan apa? Alhamdulillah Ustaz, anak saya tak buat apa, dia duk main handphone dia Ustaz. Pak Long, zaman tuan-tuan nak berjudi, paling kuat kita kata tikam nambut, kena beratok dekat tu kedai damacai. Nampak? Baju bah dekat badan, helmet dekat kepala. Balik main Jumaat. Tak buang helmet, dia ingat orang tak kenal. Hak baju bah yang hang pakai tu buat benda tak apa. Baju bah dekat badan, helmet dekat kepala. Punya korang ajak. Yang korang ajak lagi tuan-tuan, dia pakai t-shirt, tulis pula belakang t-shirt tu, urus dia korban Masjid Makmuriyah. Lagi korang ajak tuan, duk beratok dekat kedai dia macam tu. Jahanam image masjid tu. Urus dia korban. Sekarang anak tuan-tuan tak payah duk beratok depan kedai dia macam kedai sport toto apa. Dia hanya gunakan handphone, dia boleh tikam nombor. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak pagarkan anak-anak tuan-tuan dengan apa? Tuan-tuan nak jaga anak-anak tuan-tuan dengan apa? Ni saya nak tanya tuan-tuan. Saya ada anak, saya sangat bimbang. Saya kata dekat diri saya, sangat bimbang. Sangat bimbang. Dengan perkembangan semasa hari ini tuan-tuan, sangat bimbang. Sebab tu saya nak minta kepada tuan-tuan, marilah kita buat satu perubahan. Penambahbaikan di dalam penghayatan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya nak ajak diri saya nak ajak diri ayah-ayah sekalian, sebagai ketua keluarga kita ni, kita sebagai ketua keluarga, ayo kita nak buat apa Ustaz? Yang pertama saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita dengan mengajak mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafal. Boleh tak kita tanam azam tahun ni nak berjumpa pula dengan Maulidur Rasul tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Nak berjumpa pula dengan Maulidur Rasul tuan-tuan. Lama mana ni? Lama lah. Jawapan dia lama lah balong. Daripada tahun ni nak jumpa tahun depan, lama. Okey baik, kita buat macam mana? Kita hafal paling-paling kurang 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak? Insya-Allah. Tu dia Ustaz, 40 hadis Ustaz. Kami bukan nak jadi mufti Ustaz weh. Tak. Paling kurang 40 hadis. Paling kurang 40 hadis. Saya nak minta kepada tuan-tuan, paling kurang 40 hadis. Ustaz, jenuh nak apa? Tak payah ambil hadis-hadis panjang, ambil hadis-hadis pendek. Hadis-hadis pendek pun ada contoh hadis pendek saya bagi tahu. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Pendek ya. Tetapi makna dan pengertian kalau kita faham dan hayati cukup besar.
Nabi kata apa dia? Khairukum, sebaik-baik manusia di kalangan kamu, man tala umruhu, mereka yang Allah Ta'ala panjangkan usia mereka, wa asuna amaluh, dalam keadaan amal saleh mereka bertambah. Cantik ke tak? Fahaman? Makna dia cantik ke tak? Cantik. Nabi nak abang, Allah Ta'ala suka kepada orang yang macam mana? Bila mana usia dia panjang, amalan dia bertambah, amalan soleh. Tak mau usia dia panjang, amal jahat dia bertambah. Kita ambil praktik. Aku ni umur makin panjang ni, Allah Ta'ala nak aku jadi baik. Faham macam tu? Cukup lah. Cukup lah. Ni kita nak faham. Umur bertambah, amalan kena bertambah. Kalau umur dia bertambah, amalan tak bertambah, kena cek balik. Umur berapa belum? Saya 63 dah Ustaz. Alhamdulillah. Umur Nabi meninggal Ustaz. Alhamdulillah. Pak Long sehari berapa kali pergi masjid? 5 kali Ustaz. Alhamdulillah. Ni tanya dia, Pak Long umur apa Pak Long? Umur saya 63 dah Ustaz. Masjid berapa kali Nabi Pak Long? Lah raya puasa hari tu. Mampu Pak Long. Mampu. Umur bertambah, amalan soleh kena bertambah. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab tasawuf, saya nak katakan, tuan-tuan mengaji ni, saya nak pesan kat tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan? Saya nak pesan lah. Masjid tuan-tuan ni antara masjid yang aktif. Saya ucapkan tahniah. Kalau tengok pengajian tiap-tiap malam, alhamdulillah. Tiap-tiap malam masjid di Selangor ni, saya pujilah. Bab pengimarahan dia, masya-Allah, hebat. Masjid-masjid di bandar ni. Kesedaran agama hari ni tuan-tuan, dia datang ke bandar. Masjid di bandar nak berbanding dengan masjid-masjid di kampung agak berbeza lah. Tapi masjid di kampung pun dah mula kebangkitan lah. Kalau dulu lagi teruk, lah ni masjid-masjid di kampung pun ada yang aktif dah. Alhamdulillah. Bila mana imam-imam ni mula bertukar kepada orang muda, gabungan di antara orang muda dengan veteran, cantik dah tuan-tuan. Kalau dulu di masjid, semua veteran. Dia dalam sesuatu organisasi tuan-tuan, dia kena ada gabungan. Tak boleh semua orang muda. Mampu pecah masjid tu. Semua orang muda. Tak boleh tuan-tuan. Dalam masjid tu tak boleh semua orang tua. Tak boleh. Sebaik-baiknya tuan-tuan ambil kaedah, kita nak buat gulai, kita nak buat kari. Ada tua, ada muda. Tuan-tuan nak buat kari tuan-tuan, santan kena datang daripada nyok muda ke nyok tua? Cuba beritahu. Kalau pergi ambil kelapa muda, nak ambil santan datang lah. Dia mesti ambil nyok tua. Nyok ni kelapa lah, kelapa tua. Bendi, kacang bendi tu, tua ke muda? Cuba buat tua ke semua. Ikan tua, kacang tua, nyok tua. Mampu. Cuba buat muda ke semua. Mampu. Gulai nak jadi sedap, kena ada gabungan tua dan muda. Betul ke tak? Tuan-tuan cuba tengok lampu terpadam. Bercampur AJK tua dengan muda pun tak menyala lagi tuan-tuan. Bayangkan kalau semua tua, kalau semua muda, tak menyala lampu tu. Lepas tu kita kata ni gabungan. Orang muda, tuan-tuan, saya ni kategori muda. Saya pun kata tak boleh. Kalau satu masjid tu muda, geng muda ni dia kira nak pederah ya. Berik dia jarang guna. Cuba bagi kereta dekat orang muda, dia kira nak tekan minyak ya. Berik dia jarang tekan. Dia kira nak laju ya. Dia tak kira lubang ke, dia tak kira konak, dia kira laju ya. Sebab tu tak boleh. Kena ada orang tua yang menasihati orang muda. Jangan laju sangat. Sini ada simpang, kita boleh belok. Pakcik tahu macam mana? Aku tahu lah jalan ni aku lalu lama dah. Jangan laju sangat. Kalau bagi dekat orang tua pula, dia slow terlampau. Jalan betul pun dia slow.
Kona lagi slow lah. Sebab tu tak boleh. Dia kena ada gabungan. Hari ini tuan-tuan cuba tengok masjid tuan-tuan. Gabungan orang lama, gabungan orang baru. Jaya tak masjid? Sebab tu hijrah. Saya bagi contoh. Tuan-tuan cuba tengok hijrah. Sebelum ni kita sambut hijrah. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kejayaan hijrah Nabi. Gabungan tua dan muda. Betul tak? Nabi tak kutip semua orang muda pergi hijrah. Hak tua Nabi tinggal kat Mekah. Tak. Nabi tak kutip semua orang tua, hak muda tinggal di Mekah. Tak. Jom. Orang muda ada peranan, orang tua ada posisi. Lelaki ada peranan, perempuan ada tugas. Berjayanya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya kata di kampung-kampung lah tuan-tuan, alhamdulillah, orang tua-tua dah mula buka ruang. Bagi ruang sedikit kepada orang muda. Gabungan di antara tua dan muda. Hebatnya masjid. Sebab tu baru ni ada orang tanya saya. Satu wartawan tanya saya baru ni, dia temu ramah saya. Saya di Kedah tuan-tuan. Saya lepas amanahkan untuk lead sebuah NGO. Nama dia Pertubuhan Gabungan Institusi Pondok Tahfiz dan Ilmuwan Sunni. Saya jadi presiden. Baru ni kita ada buat pelancaran bangunan kita baru. Wartawan tanya saya, ada pandangan yang mengatakan bahawa ni pandangan yang korang ajak. Minta maaf, bagi saya pandangan yang korang ajak. Pandangan yang korang ajak ni, dia kata apa dia? Ma'had tahfiz ni, dia kata dah lama mana dah bertapak dalam negara, tetapi kita tak nampak hasil yang baik. Dalam kenyataan dia kata tu tak nampak hasil yang positif kepada masyarakat. Ni kenyataan yang korang ajak, saya kata. Tak tahulah tuan-tuan baca ke tak baca kenyataan tu, tuan-tuan search sendirilah dalam sosial media. Saya nak cakap pun malam ni ada 2 kamera, bahaya juga. Silap cakap kena saman habis duit sebukit. Kita pun duit tak apa nak dah. Kenyataan yang korang ajak. Yang bercakap ni tuan-tuan, Islam. Nama dia bin. Kalau nama dia dalam kad pengenalan anak lelaki, saya tak kisah. Nama dia anak lelaki, nama bapa dia, saya tak kisah. Tapi dalam kad pengenalan dia, nama dia bin bapa dia. Yang ni masalah. Ni Islam. Nama dia depan pun Muhammad, Islam. Cukup tak mahu lajak nama dia, tak pergi sebut payah. Tuan-tuan tengok kenyataan dia dalam sosial media. Puak-puak liberal lah, senang saya kata puak-puak liberal ni. Dia kata hari ni kita cuba tengok Muhammad Taufik, dia kata berlambak, tumbuh ibarat cendawan selepas hujan, tetapi tak ada manfaat, tak ada kesan yang baik kepada masyarakat. Saya kata kenyataan ni kenyataan bodoh dan kurang ajar. Kalau yang cakap ni non-Muslim, saya tak kisah tuan-tuan, tapi Islam ni masalah. Tuan-tuan cuba tengok perkembangan dalam negara kita, khususnya masjid. 40 tahun dulu dengan sekarang, beza ke tak? Tuan-tuan tengok 20 tahun dulu Masjid Al-Ma'muriyah. Masjid ni dia mula bina daripada tahun bila? Tahun bila? Ya? 87 maknanya lebih kurang dalam 35 tahun. Pasal saya tahun 90, umur saya 32. Kalau 87 campur 35 tahun. Boleh Allah lah. Kejut tuan-tuan. Ingatkan apa pula lepas lampu tu padam. Macam-macam masjid tuan-tuan ni pun. Saya nak cakap 5 minit lagi boleh? Berhenti azan dulu. Berhenti azan tu ya. Saya nak ambil 5 minit lagi, kita berhenti azan. 35 tahun dah masjid tuan-tuan. Saya kata 20 tahun dulu Masjid Al-Ma'muriyah dengan 20 tahun kemudian ni beza ke tak? Jawapannya beza tuan-tuan.
Tuan-tuan nampak tak kesan Mahat Hafiz? Saya tak ada bagi banyak. Hari ini tuan-tuan cuba tengok Tok Imam. Tok Imam, kualiti imam-imam sekarang ni tuan-tuan, kalau 20 tahun dulu, tuan-tuan kena tunggu balik Mesir, baru ada kualiti macam tu. Balik Mesir. Hari ini tuan-tuan cuba tengok, lahirnya di masjid-masjid ni, imam-imam yang muda. Tanya dia, Syekh, hantar dulu mana? Ana lu Mahat Hafiz ni ustaz. Ana lu Mahat Hafiz ni ustaz. Hari ini tuan-tuan, mereka dah boleh mengambil barisan hadapan di masjid. Jadi imam. Saya tahu kalau dulu tuan-tuan, Allah, imam baca khutbah, kita tak faham. Lepas tu yang fakulti jadi fakutiti. Banyak pusat-pusat pengajian tinggi yang menawarkan fakutiti. Kita kata apa dia adalah fakutiti ni. Ambil balik baca fakulti, jadi fakutiti. Hari ini tuan-tuan cuba tengok imam-imam muda. Kesan. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka data, tuan-tuan cek, tuan-tuan buat research. Minggu lepas, saya dapat laporan. Laporan yang kita dapat tuan-tuan, statistik data umat Islam yang buta Al-Quran. Baru ni kita buat kajian umat Islam yang buta Al-Quran. Tuan-tuan bisa baca tak data tu? Tuan-tuan boleh dapat. Dulu tahun 97, data tu je 97 tuan-tuan, 10 orang Islam yang buta Al-Quran, 7 ataupun 6 orang. Dulu. Lebih 50% daripada umat Islam dalam negara kita ni yang buta Al-Quran tahun 97. Data 2019 mereka buat sampai 2018. 2019, 20, 21 Covid. 2018 10 orang Islam, hanya 3 orang yang buta Al-Quran sekarang 2018. Tuan-tuan himpun 10 orang, daripada 10 tu 3 orang ya buta Quran. Kalau dulu tahun 97, 96 10 orang, 6 ke 7 orang buta Quran. Beza tak? Tuan-tuan tak nampak lagi kan kebaikan dia? Tuan-tuan tak nampak lagi kan manfaat dia? Dulu 10 orang, 6 orang buta Quran. Sekarang 10 orang, 3 orang ya buta Quran. Alhamdulillah, ni kesan. Yang kedua, data menunjukkan dulu dalam Malaysia ni kita himpun 10 buah keluarga. 10 buah keluarga. Dalam Korea, tuan-tuan ambil 10 orang keluarga. 10 buah lah. Keluarga Haji Seman, keluarga Haji Saad, keluarga Haji Deri. Ambil 10. 10 orang ni tuan-tuan, nisbah dia satu daripada keluarga tu yang ada ahli keluarga dia hafal Quran. Kalau 10 keluarga, mungkin ada seorang je daripada ahli keluarga 10 ni yang hafal Quran. Sekarang 10 keluarga tuan-tuan, mungkin silap-silap 8 daripada 10 keluarga tu ada ahli keluarga dia yang hafal Quran. Orang tak baca benda ni. Ni tuan-tuan, Nabi kata, jangan kita makin tua, amalan kita makin jahat. Kita makin tua, amalan soleh kita makin berkurang. Yang ni, yang kita tak mau. Tuan-tuan ambil semangat Maulidur Rasul tahun ni. Ambil semangat Maulidur Rasul tahun ni. Apa yang tuan-tuan nak kena buat? Apa dia yang kita nak kena buat, Ustaz? Yang pertama saya katakan tadi, semangat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini aku nak mula hafal hadis. Nak mula hafal hadis. Lepas tu faham hadis. Saya bagi satu contoh lagi hadis Nabi, tuan-tuan. Nabi kata apa dia? Dalam satu hadis lagi Nabi kata,
Khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang. Nabi kata, orang yang terbaik ni orang yang macam mana? Kalau kita tanya hari ni lah, saya tanya tuan-tuan, pandangan tuan-tuan, kita nak jadi orang yang baik ni macam mana? Tuan-tuan boleh jawab macam-macam. Kita nak jadi orang baik ni ustaz, orang yang suka tolong orang. Kita nak jadi orang baik ni ustaz, main masjid, tengok apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Kita nak jadi orang terbaik ni ustaz, kena kaya. Dia kata itu kena kaya lah. Bila kita kaya orang suka. Itu tafsiran kita, itu pandangan kita. Nabi kata pada dia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kita nak jadi orang yang terbaik ni tuan-tuan, Nabi kata kat kita, kita kena ikhtiar buat diri kita ni boleh bagi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kena fikir macam mana tuan-tuan nak jadi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan jangan, kita ni ingat, kalaulah kita tak boleh menjadi manfaat kepada orang lain, cukup jangan kita pula tersampai golongan menjadi golongan yang memudarat kepada orang lain. Kalau kita tak boleh jadi manfaat kepada orang lain, kita tak boleh buat baik kepada orang lain, kita habis tak ada pun. Jangan kita jadi golongan yang memberi mudarat kepada orang lain. Ni hang dah lah tak boleh jadi manfaat kepada orang lain, hang pula memberi mudarat kepada orang lain. Yang ni yang Islam tak mahu. Kalau tak boleh jadi manfaat, jangan jadi mudarat. Kalau tak boleh buat baik kepada orang, jangan khianat orang. Tuan-tuan, orang tua-tua pesan, saya nak habis dengan orang tua-tua ni ya. 8.20 dah, saya nak kena bergegas ke Ampang pula. Orang tua-tua pesan, ni kasak sikit boleh ya tuan-tuan. Tuan-tuan buat report pula. Ni orang tua-tua pesan, ni bukan saya nak kata ni, orang tua-tua kampung saya kata. Mau kita ni tak boleh jadi lembu dengan kebau, jangan jadi babi. Ni maksud dia. Hidup ni kalau tak boleh jadi lembu dengan kebau, jangan jadi babi. Tahu lembu dengan kebau? Orang tua-tua dulu tuan-tuan, kalau dia buat bendang, dia buat sawah, yang duk tolong dia duduk, orang Kedah panggil mengalah, ni panggil apa tak tahu dah. Yang duk mengalah ni tuan-tuan, kebau dengan lembu, duk turun dalam petak ni, duk tolong buat bendang ni, lembu dengan kebau. Dia kata kalau tak boleh jadi lembu dengan kebau, jangan jadi babi. Babi mai tuan-tuan, lingkup tanaman dia seronok. Yang kedua, yang ni lembut sikit, pepatah orang tua-tua. Dia kata, kalau tak boleh terima kasih, jangan khianat macam beruk kera. Kalau tak boleh terima kasih, jangan khianat macam beruk kera. Tak boleh terima kasih, jangan khianat. Kita nak terima kasih dekat orang, kita tak boleh ego. Paling kurang, jangan khianat orang. Beruk dengan kera ni kadang-kadang, pengorbanan orang, dia balas dengan pengkhianatan. Pengorbanan dibalas dengan pengkhianatan. Ada satu cerita, saya tanya Pak Long tu pasal apa, orang tua kata aku tu, dia kata ustaz kena tanya saya. Saya ni ada pengalaman belah beruk. Dia kata dia belah beruk. Tuan-tuan bisa tengok orang belah beruk. Dia naik motor, beruk duduk mana? Duduk belakang ke duduk depan? Dia naik motor, dia dengan isteri dia. Dia, isteri dia. Dan beruk. Bila nak naik motor ni, dia beruk ni dia akan letak di mana? Beruk ni dia akan letak di mana? Di depan ke di belakang? Isteri dia letak di mana? Siapa yang duduk di depan, siapa yang duduk di belakang? Di antara beruk dengan isteri dia. Tuan-tuan faham saya nak cerita kat tuan-tuan? Pak Long ni dia belah beruk. Dia naik motor, dia duduk tengah. Depan dengan belakang. Depan dengan belakang, di antara bini dia dengan beruk, yang mana duduk depan? Beruk dia tak depan, bini tak belakang. Mana sayang bini dengan beruk ni?
Sepatut beruk ni dia kena terima kasih lah. Aku boleh duduk depan, bini hang duduk belakang. Tapi kata menatang beruk ni haram, tak kerti terima kasih. Dia kata, Ustaz, satu hari tu saya bawa motor. Duduk bawa motor ni, gear 4, meter duduk dekat 60. Beruk ni dia bukan kerti duduk diam, dia khabar habis ni. Dia buka signal, dia tekan horn, dia angkat lampu. Dia kata melelong motor kita jaga. Kita pun tampak dengan beruk tu duduk diam. Tengah-tengah dia duduk pulai minyak motor, beruk tu pergi tutup kunci. Korang ajak datang beruk ni. Tuan-tuan bayang meter duduk 60, gear 4, beruk tutup switch. Menyacak motor tu berit. Korang ajak dia kata. Esok dia nak keluar dengan beruk tu, dia letak beruk tu di belakang. Bini dia letak di rumah, tak bawa. Nak bawa macam mana? Payah. Beruk dia letak di belakang, bini tak bawa. Sayang beruk pada bini. Dia kata kita bawa motor, Ustaz. Dia duduk belakang. Yang kata menatang beruk ni dia bukan kerti duduk diam, Ustaz. Dia tak kerti duduk diam. Duduk khabar belakang kita apa semua. Orang tua kampung naik motor Pak Long, helmet jenis tak ada siri mo. Hak jenis sepan tak ada tu. Longgar, beruk tu pi pusing helmet yang belakang mai depan, tutup muka, dua-dua lepas ke dalam parit. Hak ni kata menatang beruk tak reti terima kasih, dia kianat tak mah. Ni khairun nas anfa'uhum linnas, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tuan-tuan, saya ulang. Kalau hidup tak boleh berterima kasih kepada orang, cukup jangan kianat orang. Tak boleh terima kasih, jangan buat pengkhianatan. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Ni Nabi pesan kepada kita. Hidup kalau tak reti berterima kasih, jangan sampai melakukan pengkhianatan. Ini baru 2. Saya nak sebut ada 5 tadi. 3 lagi saya simpan. InsyaAllah mau panjang umur, kita jumpa bulan depan. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya nak kena bertolak ke Ampang pula tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang saya berkongsi pada malam ni ada kebaikan dan manfaat, khususnya yang pertama untuk diri saya, dan kalau ada manfaat itu dapat digali dan diambil untuk diri bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.